Assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to channel. So petang ni nak buat sedikit analisis untuk permintaan daripada subscriber. So let's go. Per coin yang pertama kita akan pergi ke Pancake Swap. Alright, coin pertama Pancake Swap, kedua Avalanche. So dua coin ni tu tahu, Pancake Swap dengan Avalanche. So lagi tiga coin ni memang tu tak pernah dengar sebelum ni, tapi orang kata coin ni banyak sebenarnya. Kalau ikutkan kat sini aja dah kita ada lebih kurang 11,000. So memang banyak lagi coin yang mana dalam crypto market ni. So ini antara yang first time dengar lah. Antaranya lah ni Appen NFT, kemudian Silo, kemudian ada juga Satoshi. Ataupun dua akan pergi untuk first chart iaitu Pancake. So Pancake $23. So kita akan pergi ke Pancake. Right, Pancake kat manakah? So kita Pancake ni dulu tu ada monitor sebenarnya. Kalau ikutkan ni daily. So yes, tu ada monitor. So untuk Pancake ni ikutkan yang apa yang tu dah buat dulu, kita masih berada di bawah resistance, kemudian kita price berada di atas support. So untuk mencakap di mana good position untuk entry di Pancake ataupun satu coin tu bila price tu berada di kawasan major support. So siapa untuk long term, kalau anda pergi long term, anda kaji dunia fundamental, boleh pergi jauh. So anda boleh invest lah kat sini. Sebab apa? Selagi mana price tu belum break lagi major resistance yang purple ni, swing hard to swing low, bagaimana belum break lagi dia punya major resistance ni, price itu boleh lagi pergi naik atas. Dan cakap sekiranya price to break major resistance yang ni, yang buat purple ni, supposedly untuk dia akan pergi ke target adalah dia all time high dia di kawasan $47. Kemudian first target adalah di kawasan $72. So anda perlu buat bandingkan analisis. Kalau anda yakin dengan Pancake, still good position untuk buy sebab price masih belum lagi break major resistance. Sekiranya price tu belah berada atau nak tunggu lebih kuota confirmation. Sebab apa? Kalau untuk long term, whatever price dekat dengan kawasan ni lah good position untuk long term. Tapi kalau nak lagi kuota more solid confirmation, anda perlu break major resistance lah. Break major resistance, ada retest baru buy, kemudian hold sampai at least sampai ke 1.6 dan take profit lah. So itu tu Pancake. And then next kepada Avalanche. Tu AVAX harga tu $47. So $47, AVAX $47. Sini tu dah buatkan sikit tadi. So untuk AVAX punya, AVAX dah ikutkan, dah pun breakout major resistance, kemudian price kembali balik ke dalam ni. So sedikit weak breakout dia. Sebab supposedly kalau breakout tu membi ke atas, so now memang bukan good position untuk buy ataupun entry. Siapa dah ada long term buy di kawasan ni adalah good position untuk ada long term. Tak apa, kita pergi ke weekly. So weekly masih gagal lagi breakout ni. So kalau nak ikut confirmation, anda perlu tunggu weekly. Disebabkan di daily belum ada solid kenaikan. Tapi ikut sini seperti ada bull pattern untuk Avalanche ni. Seperti yang ini, akan draw sedikit pattern high ni ke low ni, kemudian kita ambil satu yang ini. So seperti price dah menjadi apa kata bullish pattern, iaitu falling wedge. Tu expected untuk price tu break ke atas. So macam cakap, anda nak invest kat ini ialah kawasan resistance. So expected good position lah di kawasan ni. So kalau nak invest juga ke sini, tu tak expected untuk invest. Sebab apa? Price dah pun melakukan atas. Tapi kalau anda fikir long term, still lagi good position. Sebab apa? Baru saja break major resistance, and expected kiranya ada solid pergerakan. Kalau ada weekly break atas ni, kita expected first target adalah di all time high dia di $60, kemudian first target adalah di kawasan $91 untuk AVAX ataupun Avalanche. So next coin ialah kita pergi Appen NFT. So berada di almost 0.0004 sen. So untuk ni tu ada chart dia. So ini tu ambil di KuCoin. So Zo dah pembuat ikut berdasarkan chart ni daily, di daily chart 24 hours. Okay, 4 hours chart kita tengok daily pertama. So kita pergi 4 hours untuk lebih detail. So 4 hours price dah pun keluar daripada kawasan major support, kemudian dah pun break major resistance. So adakah good position untuk entry kan? Bukanlah good position untuk entry. Siapa yang ada buy di kawasan bawah ni antara 0.002 ataupun 0.003 kat sini, kawasan ni good position untuk anda long term, at least take profit bila price itu hit 1.6 Fibonacci di antara di price 0.0006 sen. So itulah. So kalau sekarang bukan good position untuk buy. Tapi kalau anda ada hold, ada pegang ni, good position adalah untuk ambil first take profit adalah di kawasan 0.6 ni, 0.006. So itu yang first yang nampak di NFT. So next coin adalah di Silo. So Silo berada di $5. So supposedly $5 kita pergi chart, ada chart juga ni. So ini Silo. So Silo tu belum buat lagi. So kita pergi ke daily dulu.
ke daily. So kita akan buat sedikit analisis, swing high to swing low, kita akan dapat support. So price dah ikutkan dah pun keluar daripada kawasan support, kemudian kita akan tukarkan kalau sekejap kita keluar. Kemudian sebelum ni high yang paling tinggi sebelum ni, sebab apa price dah atas, kita perlu cari high yang sebelum ni. So yang ini high sebelum ni, swing high to swing low. Tu kita akan dapat resistance tu, support dan resistance terlalu kecil punya, terlalu hampir tu. Untuk ini apa yang tu tengok adalah kita hanya akan monitor pergerakan ni. So supposedly price dah pun break major, price dah pun ikut yang ini, aku pergi 4 hours. So price dah pun breakout, walaupun kita breakout kita tengok price tu kata support dan resistance tu tak jauh sebenarnya, dah mudah di breakout. So supposedly kalau breakout, kita dah pun dah breakout bercakap bila price tu breakout saja major resistance 1.6 akan sampai, price break dan terus sampai ke 1.6 dan terus melakukan rejection. So tak tahu silo ni apa dia punya fundamental, tapi kalau anda nak long term, anda kaji dia punya fundamental, still good position atau still lagi good position. Sebab apa? Price kembali balik di kawasan major resistance. Sebab bila price kembali balik major resistance, kita kata price tu akan bounce balik ke atas. Ataupun sekiranya price tu bounce balik ke kawasan support, macam cakap whatever dia want good support lah, good position untuk buy. So yang ni sedikit suka tu nak buat analisis. Sebab apa? Kita tengok price tu berlaku pampiran, tapi ikutkan performance yang ini kita nampak adalah kita consider good position untuk kita entry untuk long term. So anda kaji punya fundamental, dan barulah anda dapat tengok. Sebab apa? Data terlalu sikit untuk selo ni untuk dibuat technical analysis. Tapi pun kalau ikut komunitas tu dah pun break major support, price dah pun sampai 1.6 dan price down balik. So anda kalau nak long term anda fikir dulu punya, anda kaji dia punya fundamental. Sekiranya fundamental okay, good position untuk anda buy. So last coin ialah ni Satoshi. So tadi 0.6 tu try cari dia punya di trading view, tak jumpa. And then tu pergi kat sini pun, kalau ikutkan trading view tak ada chart dia. So now tu pergi ke price dia aja. So untuk price tu bila price ni berdasarkan yang ini di coin market cap, price ini release bulan 4 itu, kemudian pergi ke hampir ke $3, kemudian price drop full ke bawah. So untuk Satoshi anda perlu sama juga macam di Selo ni, anda perlu kaji dia punya fundamental. Sebab apa? Price dah pun drop full, price tertinggi lah hampir ke $3, kemudian now price berada di 0. ataupun 10 sen lah, 15 sen. So kalau anda fikir untuk long term adalah very good position untuk anda buy. Anda fikir long term, kalau macam kalau Zul kaji Satoshi ni, dan kalau Zul suka dengan fundamental, dengan projek dia, so kalau anda dah kaji dia punya fundamental, suka projek, now adalah good time untuk long term. Maybe kalau anda nak ada 1,000 coin, so buy terus all in 1,000 coin, buy terus 1,000 coin untuk Satoshi, kemudian hold saja position untuk 1 year and 1 year, 1 tahun ke atas lah untuk long term. Sebab apa? Kita ada harga tertinggi ialah di hampir ke $3. So guys, itu aja untuk petang ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain. Harap membantu yang technical yang tak seberapa ni. Okay, itu aja untuk petang ni. Assalamualaikum. Bye bye.